Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Setelah Mahathir dikejutkan dengan pemergian Allahyarham Tun Daim Zainuddin, bukan sahaja Mahathir tetapi Anwar Ibrahim sendiri mengucapkan salam takziah. Bahkan kepimpinan politik yang lain juga turut berduka cita dengan pemergian yang mengejutkan ini. Tak sangka, selepas pemergian Tun Daim Zainuddin, ada satu pendedahan terbaru yang pasti mengejutkan ramai. Bukan saja mengejutkan Mahathir ataupun Anwar Ibrahim, tetapi mengejutkan seluruh rakyat Malaysia. Dalam perkongsian daripada Malaysia Kini bertarikh 14 November, Mujahid kenang jasa Daim selamatkan tabung haji. Sehari selepas jenazah Daim Zainuddin dikebumikan, Timbalan Presiden Amanah Mujahid Yusof terkenang salah satu jasa disumbangkan oleh bekas menteri berpengaruh itu. Membuat catatan di media sosial, Mujahid berkata, antara jasa besar Daim ialah menggerakkan proses pemulihan lembaga tabung haji tidak lama selepas pilihan raya umum ke-14. Mujahid yang menjadi Menteri Agama dalam kerajaan PH ketika itu berkata, selepas PH menang pilihan raya pada Mei 9, 2018, Daim dilantik oleh Perdana Menteri mengetuai sebuah majlis penasihat 3 hari kemudian. Salah satu misi besar majlis itu, kata Mujahid, ialah memulihkan tabung haji yang ketika itu mengalami defisit RM4 bilion dan membengkak menjadi RM10 bilion pada penghujung 2018. Antara dapatan awal majlis penasihat itu ialah wujud kelakuan salah tadbir dan pembelian dana, penjualan saham yang meragukan sehingga tabung haji mengalami kerugian. Ini termasuk isu tata kelola yang culas dan tidak menepati piawaian perakaunan, katanya. Menjelaskan lebih lanjut, Mujahid berkata, majlis penasihat itu melantik pengerusi dan ketua pegawai eksekutif yang baru bagi mengelolakan tabung haji. Mujahid sendiri, katanya, diamanahkan untuk memulihkan lembaga tersebut agar kembali berada pada landasan yang betul. Jasa Tun Daim sebagai pengerusi Majlis Penasihat Kerajaan terkhusus melihat usaha memulihkan tabung haji akan dikenang selamanya. Bermula dari situlah kerangka penstrukturan semula tabung haji digerakkan antara 2018 hingga 2020. Alhamdulillah, sehingga kini tabung haji berada pada landasannya yang tepat untuk memacu cabaran mendatang, katanya. Daim, 86 tahun, meninggal dunia di sebuah hospital swasta. Dia merupakan tokoh perniagaan yang berpengaruh sebelum dibawa menyertai kabinet oleh Mahathir pada 1984 sehingga 1991. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, bagi yang baru di dalam channel ini, selamat datang saya ucapkan. Masih lagi ramai yang bercerita tentang rasuah yang berlaku di Sabah. Tidak lain dan tidak bukan yang menyebut nama 8 adun rasuah. Saudara-saudara, antara pertanyaan ataupun persoalan yang paling utama adalah, adakah kepimpinan kerajaan negeri di Sabah ataupun kepimpinan politik kerajaan negeri Sabah yang teratas termasuk Ketua Menteri, Timbalan Ketua Menteri dan yang di bawah,
Adakah mereka terlibat dengan kes ini? Dan bagaimana pula dengan konspirasi politik? Ada yang kata, perkara ini dibangkitkan kerana mahu kerajaan JRS, pimpinan Haji Jinor ditumbangkan dan pilihan raya negeri dapat diawalkan. Sedangkan Ketua Menteri Sabah, Haji Jinor, sudah membuat pengumuman berkaitan tarikh PRN adalah pada Oktober 2025 dan mungkin boleh diawalkan. Saudara-saudara, tak sangka ini pula satu pendedahan daripada Malaysia kini. Bertarikh 15 November, Ketua Menteri tahu bahagian masing-masing. Video baru libatkan timbalan Ketua Menteri. Seorang ahli perniagaan yang mengaitkan pentadbiran Ketua Menteri Sabah, Haji Jinor, dengan videonya mengenai dakwaan rasuah, kini mendedahkan rakaman keempat. Rakaman itu mencadangkan bahawa pemimpin kanan negeri tahu berkaitan dakwaan imbuhan terhadap wakil-wakil rakyat. Rakaman itu memaparkan timbalan Ketua Menteri Shah Helmi Yahya yang juga Menteri Kerja Raya Sabah. Ahli perniagaan itu yang mengaku menawarkan rasuah kepada ahli politik sebagai balasan kepada sokongan mendapatkan lesen perlombongan. Memberitahu Malaysia kini bahawa video itu adalah versi suntingan. Dia sekali lagi menegaskan sedia menyerahkan rakaman penuh 8 video kepada pihak berkuasa jika permohonannya mendapatkan perlindungan dan kekebalan diberikan. Dalam rakaman yang bermula dengan bahagian 3, pemberi maklumat memberitahu Adun Tanjung Keramat bahawa dia adalah orang pertama yang menyokong Haji Ji semasa krisis politik Sabah Januari tahun lalu. Jadi, dia bagi kamu hadiahlah, anggap hadiah untuk kamu. Takkan dia tak tahu ini barang mesti untuk dapat dana, untuk bantu kawasan ke, untuk apa. Dia mesti tahu ini permainan. Jadi bila dia sudah solid, sudah kukuh, dia pakai macam-macam alasan untuk batalkan, tambahnya. Haji Ji kecewa YB tak maklum bahagian masing-masing. Pemberi maklumat itu kemudian menyarankan kepada Shah Helmi bahawa Ketua Menteri kecewa kerana YB atau Adun tidak memaklumkan bahagian masing-masing. Saya dengar begitulah termasuk orang-orang dia. Mereka cakap ini YB. Berapa dia ambil dia tak bagi tahu sama CM, iaitu Ketua Menteri, katanya. Ditanya sama ada timbalan Ketua Menteri itu telah memberitahu Ketua Menteri mengenai bahagiannya, dia menjawab tidak dan terus menjelaskan proses yang dikatakan terlibat. Orang lain semua sudah minta. Saya belum ada. Oh, itulah dia sign. Ingat kamu periksalah. Dia bilang kalau masih ada ini. Bermaksud, dia tahulah ini kamu punya bahagian, ini kamu punya bahagian. Tambahnya, Shah Helmi kemudian mendedahkan bahawa amalan ini sama seperti dahulu ketika ia melibatkan konsesi pembalakan dan ladang kelapa sawit. Selepas krisis politik tahun lalu yang dikenali sebagai langkah Kinabalu, Shah Helmi digantung selama 6 tahun daripada UMNO kerana menyokong Haji Ji yang mengetuai JRS yang memihak kepada kerajaan gabungan pimpinan Anwar Ibrahim. Saudara-saudara, berkaitan dengan isu ini, apa komen anda?